Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang ingin dibincangkan pada hari ini adalah isu pemansuhan UPSR dan pelaksanaan PBB. Pada 28 April 2021, Menteri Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pemansuhan UPSR. Pemansuhan UPSR telah mencetuskan pelbagai reaksi daripada masyarakat. Pada tahun 2011, suatu pentaksiran iaitu yang dinamakan Pentaksiran Bilik Darjah PBD telah diperkenalkan melalui KSSR. Namun, pada ketika itu, pelaksanaan PBD belum dilaksanakan sepenuhnya kerana UPSR masih dilaksanakan pada ketika itu. Namun, kepentingan PBD sering diletakkan sebagai pilihan kedua kerana guru lebih memberi perhatian kepada peperiksaan UPSR. Oleh itu, KPM membuat keputusan untuk memasukkan UPSR supaya PBD dapat diperkasakan sepenuhnya. Kesannya, warga pendidik termasuk pemimpin-pemimpin sekolah dan guru-guru besar kebanyakannya tidak bersetuju dengan pemansuhan UPSR dan beranggapan bahawa PBD tidak dapat menggantikan UPSR. Jadi perbincangan ini adalah untuk membincangkan faktor-faktor mengapa guru-guru besar kurang bersetuju dengan pemansuhan UPSR dan pelaksanaan PBD sepenuhnya. Faktor pertama adalah pemahaman terhadap PBD. Faktor utama yang menyebabkan guru-guru besar kurang bersetuju dengan pemansuhan UPSR adalah disebabkan pemahaman mereka yang kurang jelas terhadap PBD. PBD diperkenalkan oleh kerajaan sudah tentu atas beberapa matlamat yang penting, antaranya untuk mengurangkan bebanan peperiksaan dalam usia awal persekolahan, untuk mewujudkan budaya pembelajaran yang menyeronokkan, membantu guru mengukur perkembangan pembelajaran murid secara holistik dan juga mewujudkan peluang pembelajaran yang sama rata untuk semua murid memandangkan murid mempunyai potensi dan kebolehan yang berbeza. Oleh itu, peperiksaan dilihat sebagai tidak relevan pada masa kini kerana murid mempunyai potensi yang berbeza. Oleh kerana guru besar tidak memahami matlamat ini, maka mereka menganggap bahawa UPSR sebagai suatu keperluan. Terdapat beberapa aspek yang masih belum difahami dengan baik oleh guru-guru besar, iaitu aspek perubahan kurikulum. Kajian mendapati bahawa pemahaman guru besar terhadap kurikulum baharu ini, iaitu PBD, masih kurang mendalam. Antaranya, mereka tidak memahami bagaimana PBD dapat menggantikan UPSR, memandangkan UPSR memberikan grade pencapaian dan PBD tidak memberi sebarang grade pencapaian. Selain itu, mereka juga tidak memahami tentang tahap penguasaan iaitu TP dalam pelaksanaan PBD. Mereka tidak memahami dan malah ada juga yang tidak mengetahui bahawa TP dalam PBD ada dua, iaitu TP umum dan TP khusus. Ini menunjukkan bahawa mereka masih tidak memahami dan mempelajari cara pelaksanaan PBD secara menyeluruh. Sedangkan cara pelaksanaan PBD jika dilaksanakan dengan baik maka dapat memberikan kebaikan kepada perkembangan pembelajaran murid secara holistik. Seterusnya, faktor kedua adalah cabaran dalam autonomi guru. Autonomi guru membawa maksud kebebasan kepada guru untuk membuat keputusan semasa menjalankan kerja dan sebagainya serta bertanggungjawab dengan keputusan yang dibuat yang memberi kesan kepada keadaan dan kandungan bidang tugas guru dalam lingkungan sumber dan peraturan yang ditetapkan. Kerana UPSR telah dimansuhkan, yang sebelum ini dijalankan secara berpusat dan pelaksanaan PBD adalah ketika PBD dilaksanakan, maka guru besar dan guru-guru diberi autonomi sepenuhnya untuk melaksanakan PBD sepanjang pengajaran. Maka isu yang timbul adalah isu autonomi guru yang tinggi atau rendah. Autonomi memberi hubungan yang positif terhadap motivasi dan juga
pelibatan guru dalam pengajarannya. Autonomi rendah menunjukkan pelibatan guru dalam membuat keputusan di sekolah adalah terhad yang mengganggu kepuasan kerja sekaligus merencatkan perkembangan kreativiti dan inovasi guru dalam pengajarannya. Contoh autonomi guru yang rendah apabila mereka kurang pengalaman mengajar dan juga tahap pendidikan yang rendah. Keadaan ini membawa kepada kelemahan dan kegagalan implementasi dasar seperti PBD yang memerlukan guru mengamalkan autonomi dalam pengajarannya. Sebaliknya, autonomi guru yang tinggi pula memberi kesan yang lebih besar terhadap PBD kerana wujudnya potensi bias dalam memberi tahap penguasaan kepada murid serta tidak amanah dalam melaksanakan pentaksiran sehingga menyumbang kepada pelaporan yang tidak tepat. Oleh kerana hal ini, guru-guru besar menganggap bahawa pelaksanaan PBD tidak sesuai kerana ia bergantung kepada sikap dan integriti seorang guru untuk memastikan pelaporan yang tepat. Namun, isu ini sudah tentu ada cara mengatasinya. Antara cadangan mengatasi isu ini adalah guru-guru besar hendaklah mendalami pemahaman mereka terhadap objektif dan cara pelaksanaan PBD sehingga mereka memahami bahawa pelaksanaan PBD adalah penting untuk perkembangan pembelajaran murid secara holistik. Seterusnya, pihak pentadbir sekolah haruslah sentiasa memberi kesedaran dan penekanan tentang peningkatan accountability seiring pemberian autonomi agar guru dapat sentiasa mengekalkan tahap profesionalismenya dengan komitmen dan integriti. Seterusnya, PPD dan JPN juga seharusnya memberikan bimbingan berterusan kepada pendidik terutama memfokuskan kepada faktor pengupayaan guru, accountability dan profesionalisme. Yang terakhir, KPM juga disarankan menjalankan kajian di peringkat sekolah dari masa ke semasa untuk memastikan kebolehlatsanaan dasar selain mengenal pasti kelemahan untuk ditambah baik. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.